Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pemakaian kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir dalam isu solat duduk di atas kerusi. Jadi yang pertamanya kita lihat satu kaedah yang dinamakan sebagai al-masyaqqah tajlibut taysir. Dalam kaedah ini, secara dasarnya dia menjelaskan tentang apabila syarak mensyariatkan satu ibadah dan terdapat satu kesukaran dalam melaksanakan ibadah tersebut, maka syarak akan mensyariatkan satu kemudahan kepada mukallaf untuk melaksanakan ibadah tersebut. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah asal kaedah bagi kaedah ini. Yang pertama daripada firman Allah SWT, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kata Allah nak kepada kamu ada kemudahan dan tidak mahu kamu ada kesukaran. Dan yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, dan tidaklah aku jadikan kepada kamu agama itu terdapat kesukaran. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Nabi, Bu'ithtu bil hanifiyah al-samaha, aku diutuskan dengan agama yang mudah dan senang. Okey, seterusnya kita akan tengok anwa' al-masyaqqah, iaitu bahagian-bahagian masyaqqah. Jadi masyaqqah ni terbahagi kepada dua, iaitu satu, masyaqqah la tanfaku anha ibadah ghaliban. Masyaqqah ini dia tidak lari daripada ibadah itu sendiri. Masyaqqah yang memang ada dalam ibadah, contohnya masyaqqah al-bardu fil wudu, masyaqqah sejuk dan nak ambil wuduk, masa keadaan sejuk dan nak mengambil wuduk. Di situ ada masyaqqah, tetapi masyaqqah itu yang memang tak boleh lari daripada ibadah tersebut. Jadi dalam masyaqqah ini tiada keringanan lah, dan kena buat juga walaupun benda itu masyaqqah. Yang satu lagi, masyaqqah allati tanfaku anha ibadah ghaliban. Ini dia terbahagi kepada tiga. Satu, masyaqqah azimah fadihah. Azimah fadihah ni masyaqqah yang besar, masyaqqah azimah. Contoh dia, kita dapat tengok contohnya zaman sekarang ni, isunya pasal COVID-19. Contoh dalam zaman-zaman pandemik COVID-19 ni, dan kita nak tunaikan haji, berkemungkinan bila menunaikan haji kat situ akan berkumpul lagi ramai orang dan lagi mudah untuk virus tu makin menyebar. Dan di sini kita boleh kategorikan sebagai masyaqqah azimah fadihah, masyaqqah yang terlalu besar yang memang melibatkan diri kita. Dan kalau dalam masyaqqah ini hamba seorang itu boleh tidak melakukan ibadah itu terlebih dahulu dan lakukannya pada masa yang lain. Yang seterusnya, kita warna merah ni, masyaqqah khafifah la waqa'alaha, masyaqqah yang terlalu mudah. Contohnya macam nak tunaikan solat Jumaat tapi panas, dah parking kereta, macam zaman sekarang kita dah parking kereta nak solat Jumaat tapi keadaan panas, nak jalan tu jauh, nak ke masjid. Tapi itu masyaqqah yang biasa je, yang terlalu mudah, terlalu ringan. Dan yang seterusnya ada al-mutawassithah baina hataini, iaitu pertengahan antara dua-dua masyaqqah ini. Dalam kategori ini kita boleh jumpa satu keadaan di mana seseorang itu akan dibenarkan tayamum sebabkan dalam keadaan cuaca sejuk dia yang tak tahan, sebab kulit dia akan merekah kalau kena air atau luka dan sebagainya. Itu akan kita tengok dalam bahagian ni. Ini adalah sebab takhfif, iaitu sebab-sebab yang diberikan keringanan. Yang pertama, as-safar, iaitu musafir. Kat sini dalam Imam Nawawi dia ada menyatakan ada 8 keringanan untuk musafir. Antaranya ma yahtasu bitabil qata'an wa qasar. Antaranya adalah untuk menunaikan solat secara qasar. Antara yang lain untuk orang musafir boleh berbuka puasa, boleh meninggalkan solat Jumaat, dia boleh jamakkan solat dan sebagainya. Yang kedua, sebab takhfif adalah al-mardu, iaitu sakit. Contohnya dekat sakit ni adalah at-tayammum inda masyaqqah isti'mal ma,
tayamum dalam kesukaran orang tu dalam menggunakan air. Contoh dia ada anggota wuduk dia yang memang tak boleh kena air langsung sebab luka ataupun memang penyakit, maka dalam keadaan ini seorang itu dibenarkan untuk bertayamum. Yang ketiga, al-ikrah, iaitu dia dipaksa. Contoh dia adalah al-mukrih wa 'alal kufri yarkhasu lahu fi talaffuz bi kalimah al-kufri ma dama qalbihi mutmainnan bil iman. Dalam keadaan ini dia menjelaskan bahawa seseorang yang dipaksa untuk kufur diberi keringanan untuk melafazkan kalimah kufur itu. Selagi mana hati dia masih lagi terpalik dengan berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri keringanan. Seterusnya, sebab yang keempat adalah an-nisyan, iaitu lupa. Contoh dia, wal fasi idza fatahu syai' min salat mithla yahduru fihi wa la ya'khudhu ala tarkihi wa ma 'alaihi illa al-qada'. Seseorang itu dia terlupa untuk menunaikan solat, maka tidak ada dosa dijatuhkan kepada dia sebab dia lupa, tapi dia terpaksa untuk menunaikan solat itu secara qada'. Ini dikira keringanan. Yang kelima, al-jahlu, lijahil ya'dhuru bijahalihi fi umur nas 'alaihi al-fuqaha fi kutubihim kama tawalu syai'an muharraman duna ya'rifu annahu muharraman. Nak jelaskan kat sini secara ringkasnya, orang jahil ni diberi keringanan. Dalam dikatakan orang jahil ni, dia kategorinya ada dua. Satu, mestilah dia sama ada dia baru masuk Islam, saudara baru masuk Islam, atau yang kedua, kedudukan dia dengan ulama tu sangat jauh. Contoh dia duduk tengah-tengah hutan ke, kalau macam ni, dia melakukan kesalahan, contoh dia makan bangkai atau dia minum arak. Dalam keadaan macam ni, dia maafkan sebab rumah dia memang dah jauh dengan ulama-ulama ataupun saudara baru masuk Islam. Dia selama ni dia tak tahu arak itu haram. Dia baru masuk Islam dan dia minum arak. Yang ni dia dimaafkan sebab dia tidak tahu. Yang keenam, umumul balawi, iaitu kesalahan yang paling susah, yang susah untuk dielakkan. Contohnya solat ma'an najasah al-ma'fu anha. Kita solat bersama najis yang dimaafkan. Contohnya macam tengah-tengah solat ada jerawat pecah, ada darah, tapi darah itu adalah najis yang dimaafkan. Jadi keadaan ini solat itu dikira tetap sah. Dan yang ketujuh, an-naqsu, iaitu kekurangan. Dalam keadaan ini dikata adamu taklif as-sabi wal majnun. Dalam ni tiada tanggungjawab. Contohnya kalau kepada orang gila dan kanak-kanak, kalau dia buat jenayah, maka tidak akan ada tanggungjawab jenayah kepada anak-anak orang yang gila dan kanak-kanak. Orang gila kerana akalnya kurang, jadi ada dikira anak sud kat situ, dan kanak-kanak sebab dikira sebagai dia kurang umur. Okey, ini adalah pembahagian rukhsah. Yang pertama, ma yajibu fi'luha, yang mesti buatnya. Contohnya akal al-maitah lil muttar, maka bangkai dalam keadaan mudarat. Ini memang terpaksa buatlah sebab dalam keadaan yang terdesak. Yang kedua, ma yandabu, yang sunat. Contohnya mengqasarkan solat pada musafir, qasru fil safar. Yang ketiga, al-ula tarakaha al-masah al-khuf. Contohnya macam dia menyapu pada khuf. Dan yang keempat, ma yakrah fi'luha, yang makruh untuk buat dia. Contoh dia mengqasar al-qasru fi aqilu min 3 marahil. Dia mengqasarkan solat pada jarak yang kurang daripada 3 marhalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan tentangkan mengenai pandangan fuqaha dalam solat fardu keadaan duduk. Baik. Hukum asal berdiri dalam solat adalah rukun. Menurut Syekh Muhammad Ismail Al-Fatani dalam kitab Al-Qila'ah Al-Ibrahim, beliau berkata berdiri betul bagi yang kuasa berdiri dengan membetulkan belakangnya. Jadi hukum wajib berdiri ini terpakai dalam solat fardu. Namun itu dibenarkan untuk duduk dalam solat sunat sahaja. Dan sebuah hadis riwayat Bukhari,
sesiapa yang bersolat secara berdiri itulah afdal, dan sesiapa yang bersolat secara duduk dia mendapat separuh pahala solat berdiri, dan sesiapa yang bersolat secara menyiring dia mendapat separuh pahala solat duduk. Walaupun hukum dalam berdiri solat fardu adalah wajib, namun dalam beberapa situasi yang tertentu syarak membenarkan untuk menunaikan solat fardu dalam keadaan duduk. Ini asas pensyariatan solat dalam keadaan duduk ini berasal daripada sebuah hadis yang mengisahkan tentang sahabat Nabi Imran bin Husain yang mengadu kepada Rasulullah mengenai penyakit yang dialaminya, penyakit puasa. Pada hadis ini daripada Imran bin Husain telah berkata, aku terkena penyakit buasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang solat. Baginda bersabda, solatlah dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu, solatlah di atas lambung mengiring. Pada hadis ini kita bersimpulkan bahawa jika seseorang itu mempunyai masyakkah atau halangan yang menyebabkan mereka ini betul-betul tak mampu untuk berdiri, maka dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk. Dalam menjelaskan atau menghuraikan hadis ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkata, berhujah dengan hadis ini, ulama berpendapat bahawa tidak dibolehkan seseorang yang sakit itu berpindah kepada duduk, yakni ketika solat, melainkan setelah dia tidak mampu untuk berdiri. Jelas maksudnya, seseorang itu tidak boleh untuk duduk dalam solat, daripada duduk berdiri untuk duduk dalam solat, kecuali dia ini sakit menyebabkan dia ini tidak mampu berdiri. Dan kalau dia mampu untuk berdiri, dia tidak dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk. Namun jika dia tidak mampu untuk berdiri, barulah dia dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', asbab tidak mampu berdiri itu adalah kerana tahap kesukaran dan kepayahan yang bukan kecil. Dia penyebab kepada tak mampu berdiri ini, kata Imam Nawawi, perlulah kepada kesukaran yang betul-betul yang payah, bukan disebabkan perkara yang kecil, bukan sebabkan luka dan menyebabkan dia tak berdiri, bukan sebabkan benda itu. Jelasnya lagi, jika seseorang itu meneruskan solatnya dalam keadaan berdiri, dibimbangi bahawa perbuatan berdiri itu menyebabkan mendatangkan lagi keburukan yang lebih besar. Contohnya seperti jika dia berdiri itu sakitnya makin bertambah. Dan yang kedua, dalam keadaan lain, contohnya solat berdiri di atas sampan. Jika dia solat sambil berdiri di atas sampan, nescaya ditakuti dia ni akan tenggelam dan bersenam. Maka kata Imam Nawawi, dibolehkan untuk solat dalam keadaan duduk dan tak perlu lagi untuk mengulanginya. Baik. Rukhsah dalam solat ini, itu solat dalam keadaan duduk ini, hanya boleh dilakukan apabila memenuhi kriteria yang tertentu seperti yang telah dinyatakan oleh Imam An-Nawawi. Penggunaan kaedah fiqh. Kaedah fiqh al-masyaqqah tajlibu at-taysir, makna kesulitan yang membawa kepada keringanan atau kemudahan untuk melakukan sesuatu amalan. Keringanan atau rukhsah ini diberikan oleh syarak kepada mukallaf dalam situasi tertentu. Jadi dalam assignment, situasi yang diberikan ialah seorang pesakit hendak menunaikan solat fardu dalam keadaan duduk. Jadi ulama dalam hal ini kita perlu lihat pada perkara yang pertama. Perkara pertama yang perlu kita lihat adalah, yang perlu dipertimbangkanlah tahap kesakitan yang dialami. Seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi tadi, jika sakitnya itu menyebabkan apabila dia berdiri itu sakitnya makin bertambah, maka dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk. Namun jika penyakitnya itu, jika dia berdiri dan solat tidak memberi kesan buruk atau kesan sampingan yang memudaratkan, maka dia tidak dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk.
Dalam perbahasan mengenai kaedah fiqh sebentar tadi al-musyaqqah di tafsir, ada pembahagian mengenai masyaqqah. Ulama membahagikan masyaqqah ini kepada 7 kategori. Yang mana salah satunya ialah sakit. Rukhsah yang diberikan oleh syarak iaitu keringanan untuk duduk ketika menunaikan solat bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Seseorang yang dalam keadaan sakit atau uzur ini diberi kelonggaran, keringanan oleh syarak untuk melakukan ibadat mengikut kemampuannya. Dalam surah At-Taghabun ayat 16, Allah SWT berfirman, "A'udzu bisyaitanir rajim, fattaqullaha mastata'tum." Maksudnya bertakwalah kamu kepada Allah sedaya mampu kamu. Menurut kaedah fiqh, al-maysur la yaksutu bil ma'sur. Ini yang mudah dilakukan tidak akan gugur kerana ada yang susah dilakukan. Dalam menguraikan kaedah ini, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbab wan-Nadhair berkata, "Law ajaza an abuqu'i was-sujudi duna al-qiyam lazimahu bila khilafi inda." Jika seseorang itu ketika solat dia tak mampu untuk rukuk dan sujud biasa, namun masih mampu berdiri, wajiblah dia untuk memulai solat dengan berdiri. Ini terkhilaf dalam kalangan kami, yakni ulama mazhab Syafi'i. Jadi Imam As-Suyuti menerangkan bahawa jika seseorang itu masih mampu untuk dia ni tak mampu untuk rukuk dan sujud seperti biasa, tapi dia ni masih mampu untuk berdiri, maka wajiblah dia untuk solat dengan berdiri. Mula solat berdiri. Contohnya, jika seseorang itu memang tak boleh rukuk dan sujud tu biasa, jadi masa awal solat tu dia perlu berdiri. Namun bila keadaan rukuk dan sujud, barulah dia boleh duduk di atas kerusi. Ini apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Baik. Tambah lagi, Muhammad Hassan Abdul Ghaffar kata, jika seorang mukallaf itu jatuh sakit dan tidak mampu untuk solat secara berdiri kecuali dengan rasa yang sangat menyakitkan, maka syarak mengizinkannya untuk solat sambil duduk. Jika kesusahan ditimpa padanya, syarak membenarkan untuk solat dalam keadaan berbaring. Apa yang kita dapat di sini adalah jika mukallaf itu atau seseorang itu tersakit yang kita masukkan tadi, memang dia ni tak mampu untuk sembahyang atau solat secara berdiri kecuali dengan rasa sangat menyakitkan. Maksudnya jika dia sembahyang ni, kalau dia berdiri memang akan datang rasa sakit tu, maka syarak mengizinkan dia untuk solat sambil duduk. Jika kesusahan ditimpa padanya, jika duduk pun dia ni tak mampu untuk solat dengan duduk, maka syarak membenarkan dia untuk solat dalam keadaan baring. Kesimpulan, seseorang yang solat dalam keadaan duduk ni atas kursi, tapi rukun fi'li, perbuatan dalam rukun fi'li ni masih boleh dilaksanakan dengan sempurna. Contohnya seperti rukuk dan sujud, maka seharusnya dia ni perlu lakukan dalam keadaan asal. Contohnya kalau dia duduk di atas lantai, dia ni masalah dia hanya tak boleh berdiri saja. Jadi dia duduk di atas lantai, maka sujud itu perlu dilakukan seperti yang asal, perbuatan asal, sujud seperti asal. Namun jika dia ni berdiri tak boleh, nak rukuk pun tak boleh, dan dia duduk solat duduk di atas kursi, maka solat rukuk dan sujud itu perlu dilaksanakan dalam keadaan isyarat sambil duduk di atas kursi. Kata Syekh Ahmad Az-Zarqa dalam kitabnya, jika batal hukum asal dengan jadinya seseorang itu uzur, maka berpindah hukum kepada hukum ganti. Adapun selama mana hukum asal itu boleh dilakukan, maka tidak boleh berpindah kepada hukum ganti. Jika batal hukum asal dengan jadinya seseorang uzur, maka berpindah hukum kepada hukum ganti. Maksudnya jika pada hukum asal berdiri dalam solat fardu adalah wajib, namun disebabkan datangnya uzurnya, penyakitnya itu, maka dia ni berpindah pada hukum ganti. Maksudnya dia dibenarkan untuk duduk dalam solat fardu. Namun selagi mana hukum asal itu boleh dilakukan, maksudnya selagi mana dia ni mampu untuk berdiri
menunaikan solat fardu, maka dia ni tak boleh untuk berpindah ke rukun ganti. Itu tak boleh dia ni untuk duduk bagi menunaikan solat fardu. Baik, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.